Okey, insyaAllah kita mulakan kelas pada malam ni tuan-tuan dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung kelas seperti biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Datin Raja RH Qiraat Center yang kita kata menyediakan ruanglah untuk kita boleh berkongsi dengan tuan-tuan, juga admin Puan Lina dan yang lainlah yang memudahkan kita untuk berkongsi dengan tuan-tuan sedikit sebanyak asas berkaitan dengan i'rab dan terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Okey, baik. So kejap ya. Okey, right. So hari ni kita nak bincang dengan tuan-tuan berkaitan dengan ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 dengan ayat yang ke-7 lah insya-Allah. Cuma saya lalukan sedikit dahulu ayat yang ke-6 ni, nampak macam ringkas tetapi ada beberapa jugalah yang boleh kita bincang dengan tuan-tuan sepanjang kita kelas pada malam ni. Okey, baik. Ya. Okey. Okey, baik. Jadi hari ni kita nak bincang dengan tuan-tuan ayat ke-6 dengan ayat yang ke-7 insya-Allah. Dan pada minggu lepas kalau tuan-tuan mengikuti kita punya kelas live dan juga nota yang saya sharekan kepada tuan-tuan yang berminat tu, okey, kita bincang ayat yang ke-5 berkaitan dengan sedikitlah saya ulang sedikit berkaitan dengan ka, kita faham engkau di sini dan juga sedikit sebanyak kita bincang dengan tuan-tuan berkaitan dengan kita kata wa, haraf ataf dan juga kita sempat membincangkan dengan tuan-tuan pada minggu lepas terutamanya berkaitan dengan perkataan na'budu dan juga nasta'inu. Kan macam mana tuan-tuan nak kenal maksudnya ada 4 ataupun 5 poin utama kita bincang dengan tuan-tuan. Pada minggu lepas juga ada berkaitan dengan tafsir ayat. Okey, baik. So kalau tuan-tuan andai kata ada yang kita kurang jelas, tuan-tuan boleh tengoklah nanti pada recording yang admin RH Qiraat Center sharekan kepada tuan-tuan. Baik. Hari ini nak bincang ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Baik, lepas tuan-tuan faham ayat 1 sampai ayat ke-5 ni, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maliki yaumiddin. Kita kata pemilik ataupun yang menguasai ataupun yang
hari akhirat, ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bermakna hanya kepada engkau, ya, hanya kepada engkau Allah Subhanahu wa taala na'budu, kami menyembah, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, ya, dan hanya kepada engkau Allah kami meminta pertolongan. Jadi itu gambaran yang tuan-tuan dapat nampak, kita bukan sekadar bincang kita kata perkataan, tetapi juga kita ada menyentuh sedikit berkaitan dengan tafsir. Baik. Ayat yang ke-6 khususnya kepada yang baru mungkin di peringkat awal tuan-tuan belajar bahasa Arab, ya. Jadi ini merupakan tempat yang sesuai lah untuk tuan-tuan tambah dan mantapkan kita punya asas berkaitan bahasa Arab Al-Quran. Baik. Di awal ini, ya, ada kalimah ihdina, ya, ada kalimah ihdina. Okey. Satu yang tuan-tuan kena faham ni, saya besarkan sedikit. Okey, kalimah ihdina ni, okey, kita kata kalimah ihdina ni, okey, sebenarnya kalau tuan-tuan lihat kalimah ihdina ni, mungkin kita sekali pandang tuan-tuan nampak macam satu perkataan. Tapi saya dah pernah pesan, ya, kalau ibu-ibu ayah-ayah yang mungkin baru nak belajar, tuan-tuan perlu kita cerakinkan, perlu dipecah-pecahkan. Macam minggu lepas kan kita bincang, ya. Iya ni satu, ka ni satu. Macam ihdina pun sama tuan-tuan sebenarnya. Sebab kenapa? Saya boleh berani kata juga sebab perkataan na ni tuan-tuan biasa jumpa dalam Al-Quran. Okey, na ni biasa kita jumpa dalam doa, ya, dalam kita punya zikir pun banyak, ya. Sebenarnya kalimah ihdina ni melibatkan gabungan, ya, gabungan. Dia bukan satu word menyebut satu nampak rapat, tetapi sebenarnya dia gabungan lah. Okey, gabungan. Okey, saya tuliskan sebentar, ya. Ihdi, okey, ihdi dengan ada dua lah, ya, ihdi dengan na. Baik. Mungkin tuan-tuan bertanyakan, Ustaz, macam mana kita nampak dua begini? Okey. Yang pasti dia sebenarnya dua lah, satu ihdi, lagi satu na. Okey. Perkataan ihdi ni tuan-tuan nampak di awal ni ada alif kan? Okey, alif. Alif ni saya nak tunjuk pada tuan-tuan ni, alifnya, dia alif tuan-tuan, dia alif yang kita sebut sebagai hamzatul wasal. Hamzatul wasal. Tuan-tuan nampak tak kat sini? Saya tunjukkannya. Ini, ya, wasbir. Dalam surah Hud ayat 109, okey. Muka surat 221. Ya, surah Hud 109 221. Baik. Tuan-tuan lihat di sini, awalnya ni wasbir. Wah, ni tuan-tuan dah pernah dengar lah kan? Yang harf ataf dan tu. Okey, itu bukan kita nak bincang. Nak bincang tu yang ni, kalimah selepasnya. Okey, kalimah selepasnya. Okey, kalau tuan-tuan lihat, kalau kita baca wasbir. Okey, dan perkataan selepas ini cakap Melayu tuan-tuan, ya. Dalam bahasa Melayu kita biasa dengarlah sabar. Okey, sabar. Baik. So satu, kalau tuan-tuan baca sambung terus wasbir, alifnya tak ada bunyi kan? Okey, alif ni lah yang saya kata pada tuan-tuan, alif ni dia ada kepala sod ni kan? Ada kepala sod ni. Tuan-tuan lagi biasa dengar dalam kelas tajwid. Okey, alif ni dia namanya hamzatul wasal. Ya, hamzatul wasal. Ya, saya tuliskan sikit hamzah. Saya contoh-contohlah sikit, ya. Hamzah wasal.
Begitulah. Ya. Sebab tuan-tuan kena faham ya, alif kat sini, hamzah wasal ni ada kepala sod ni, dia untuk kalau kita baca satu-satu, dia ada bunyi. Okey, tapi kalau kita gabungkan antara bacaan wa dengan selepasnya, alifnya tak ada fungsi lah ataupun tak ada bunyi. Macam contoh kalau tuan-tuan baca wasbir, okey, itu kita faham ataupun kita baca begitu. Tapi maksud saya kalau tuan-tuan baca satu-satu, ni wa satu, lepas tu kalimah selepasnya satu kan. Macam ni lah tuan-tuan nampak. Saya tak ada nak bincang jauh sangat tuan-tuan ni, nak bincang sikit je nak tunjuk pada tuan-tuan ni. Okey. Perkataan ni ya, wattabi'. Wa ni dan selepasnya ni ittabi', maksudnya ikut. Ya, ikutlah. Okey. Yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan awal ni adalah alif ni adalah hamzah wasal, kepala sod, dia ada kepala sod tu namanya hamzah wasal. Dia ada untuk menyambung sebutan, itu satu. Tetapi kalau tuan-tuan baca gaulah wa dengan selepasnya, alif tu tak ada bunyi. Tapi kalau tuan-tuan baca wa satu, selepasnya satu, ada bunyilah alif tu. Apa yang saya nak tekankan sekarang adalah alif ni, let's say kalau wa ni tak ada tuan-tuan, kita nak bariskan alif ni, hamzah wasal, apa yang tuan-tuan nak baris? Kadang-kadang biasanya lah tuan-tuan nampak dalam kelas tajwid dia tekankan nak bariskan alif ni. Kalau sekarang ni tak adalah tuan-tuan baca terus wasbir. Maksud saya kalau kita baca wa satu, selepasnya satu, macam tu. Contohnya lah, nak bariskan alif ni, hamzah wasal ni, lihat huruf yang ketiga. Okay, kalau ketiganya baris bawah, ketiganya baris bawah, ya, tuan-tuan akan nampak, maka dia punya alifnya kena berbaris bawah. Hamzah dia, tuan-tuan akan nampak alif ni namanya hamzah wasal. Dia memanglah tak ada hamzah, tapi namanya hamzah wasal untuk sambunglah secara umum, sambung bunyi begitu. Tuan-tuan nak bariskan alif ni, lihat huruf yang ketiga. Ya, alif pertama, sod kedua, ba ketiga kan. So ba ni baris bawah. Okey, alifnya kena baris bawah. Isbir. Begitulah ya, isbir. Okey. Jadi ini contohnya tuan-tuan akan nampak Ustaz alif ni hamzah wasal, kalau kita sambung bunyi dia tak ada peranan, tapi kalau kita menyebut satu-satu, wa satu, isbir satu, itu ada peranan lah hamzah wasalnya. Samalah, kenapa saya bawa tuan-tuan kepada situ? Sebab nak tunjuk pada tuan-tuan kenapa kita baca ihdi. Tuan-tuan terfikir tak? Kalau tuan-tuan cek dalam saya nak tunjuk ya, kita punya mushaf. Saya tak pastilah tuan-tuan perasan ke tak. Kita baca ihdi kan, tapi bila kita tengok dalam mushaf, Allah, ya, bila kita tengok dalam mushaf, tuan-tuan nampak ya, kalimah ihdi ni, kalimah ihdi ni, alif ni nampak tak ada kepala sod ni? Ya. Inilah tadi yang saya kata, alif tapi namanya hamzah wasal untuk sambung bunyi. Sebab kenapa tuan-tuan, alif ni, ini ada cerita berkaitan bahasa sikit lah. Kenapa namanya wasal? Sebab peringkat awal, perkataan ni dia baris mati. Macam ni lah, dia hanya baris mati. Ini dalam surah Al-Fatihah ya, hanya baris mati. So, didatangkan alif tu untuk nak sambungkan bunyi, untuk wasal. Macam itulah sebab ulama berpendapat sebenarnya perkataan ni asalnya baris mati macam ni je. Tapi sebab nak sambung bunyi, perkataan Arab dia tak ada mula dengan baris mati. So itu sebablah tuan-tuan nampak datangnya alif ni, hamzah wasal ni yang ada kepala sod ni untuk sambung bunyi yang baris mati tu. Itu sebab namanya wasal. Ya, dia asalnya alif ni tak ada kalau kita lihat daripada sejarah perkataan tu. Sebab dalam bahasa Arab
kalau tuan-tuan perasan kita tak ada start dengan baris mati. Itu sebab diadakan alif ni dan dinamakan sebagai hamzah wasal, untuk sambung. Bunyi baru boleh bunyi. Dan tuan-tuan nak bunyi, tadi kita pernah bagi tahu kalau perkataan tu tuan-tuan nampak ya, kalimah tu dia tuan-tuan di awalnya kita kata ada alif, ada hamzah wasal, maka hamzah wasal tu macam contoh sekarang ni nak dibariskan, lihat huruf yang ketiga. Kan ketiga dia dal, dalnya baris bawah, maka alif pun kena baris bawah. Dia macam tu. Ya, saya ulang, kalau tuan-tuan jumpa perkataan awalnya hamzah wasal, tuan-tuan ya, alif yang kepala sod ni nak bariskan, tuan-tuan kena semak pada huruf ketiga dia. Ketiga dia baris bawah, alif pun kena baris bawah juga. Secara umumnya lah tuan-tuan akan nampak begitu. Itu sebab kita baca ihdina. Begitulah. Okey? Baik. So ini tadi tuan-tuan dengar tentang hamzah wasal yang ada awal perkataan namanya wasal sebab nak sambung bunyi. Kalau alif tu tak ada, perkataan mula dengan baris mati. Perkataan tak ada mula dengan baris mati, maka didatangkan alif untuk wasal, untuk sambung bunyi perkataan. Okey, itu yang pertama. Kedua, ihdi ni saya nak tuan-tuan nampak daripada sudut bahasa. Sebab kenapa tuan-tuan? Ihdi ni kalau kita semak dalam buku-buku ataupun kalau kita rujuk dalam kita kata daripada aspek bahasanya lah secara umumnya, saya nak share sikit dengan tuan-tuan ya. Ihdi ni kita tahu, Ustaz pernah maklumkan, perkataan Arab kalau kita nak faham, kita kena tahu kan dia punya kelas kata dia. Isim ke, kata nama ke kan, ya. Fi'il ke, kata kerja ke, haraf ke, kata sendi, macam itulah. So ihdi ni saya cuma bincang ringkas dengan tuan-tuan. Peringkat awal, tuan-tuan tahu kenapa alif ni baris bawah kan? Sebab hamzah wasal tu, so lihat the third punya huruf lah dalam word tu. Okey. So lepas tu saya nak share sikit dengan tuan-tuan macam mana kita nak faham perkataan ni, apa terjemahan, apa dia punya kata ganti nama dan yang berkait dengan kalimah ni. Saya nak bagi tahu tuan-tuan bahawa perkataan ini, ihdi ni, dia punya pattern. Tuan-tuan kena nampak sesi yang keempat ni, setiap perkataan tu ada pattern dia. Macam kita share dengan tuan-tuan minggu lepas kan, kalimah na'budu dengan kalimah nasta'inu, pattern dia ada nunnya, hujungnya, dhammah, macam itulah. So, ihdi ni, biasalah tuan-tuan kalau dah masuk makin banyak ayat tu, so kadang-kadang ada beberapa tajuk tu kita perlu share lebih lah sikit dengan tuan-tuan. Ya? Kalimah ihdi ni, tuan-tuan tandakan ya, kalau perkataan tu, tuan-tuan nampak word tu, okey, di awalnya ada alif, okey, ada alif yang kepala sod tu hamzah wasal dan hujungnya baris mati. Okey. Ustaz, ini ihdi ni, tuan-tuan tahu ihdi ni satu. Nah, ni satu. Ihdi ni hujungnya baris bawah ni. Hujungnya baris bawah. Kat ini Ustaz kata pattern dia, bentuk dia macam ni kan. Maksudnya bentuk dia kalau kita nak share pada tuan-tuan, pattern dia begini. Okey, hujungnya baris mati. Okey. Jadi sebenarnya kalimah ihdi ni, untuk maklumat tuan-tuan, dia punya daripada aspek perkataan tu, peringkat awalnya adalah perkataannya begini. Ihdi. Begini. Ihdi. Hujungnya ada ya yang, kalau tuan-tuan fahamkan, ya yang huruf mat. Alif baris mati, bawah baris mati, ya baris mati. Ini saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan faham macam tu, nanti baru tuan-tuan nampak, kalau alif di awal ni, pattern hujung dia baris mati,
ada dia punya orang kata terjemahan yang tetap macam tu. Okey? Jadi saya bagi tahulah ihdi ni asalnya ihdi ada ya baris mati kat ujung. Ya, ada ya baris mati, ada ya sukun di hujung. Asal ihdi ni ihdi begitu. Tapi ustaz kenapa dia buangkan ya ni? Okey, tu nanti kemudian saya cerita dengan tuan-tuan. Tapi saya nak tuan-tuan nampak ihdi dalam ayat asalnya ihdi dia panjang begini. Okey, maksudnya hujung tu ada ya baris mati. Baik, apa kesimpulannya? Tuan-tuan dengar dah beberapa pattern kan? Contohnya daripada awal dulu isti'adzah kan. A'udzu ya. Alif ada dhammah kat ujung, ada dhamir aku, ada kata ganti nama aku. Macam tuan-tuan dengar minggu lepas ya. Na'budu dengan nasta'inu ada nun di pangkal, ujungnya dhammah, itu present future tense kan, verb. Ada kami dalam dia. Jadi tuan-tuan kumpulkan pattern tu kerana dalam bahasa Arab ni banyak pattern yang tuan-tuan akan nampak nanti. Salah satunya hari ni, tuan-tuan kena faham bahawa ihdi ini asalnya begini. Ihdi. Tapi ya-nya dibuangkan ataupun digugurkan sebab ada melibatkan sistem bahasa Arab tu lah. Okey. So tuan-tuan nampak, so tinggal macam tu lah kan ihdi. Baik. Okey. So apa kesimpulan dia? Kalau tuan-tuan jumpa pattern macam ni ya, kalau tuan-tuan jumpa pattern macam ni, awalnya tu alif. Alif yang hamzah wasal, tuan-tuan ni ada kepala sod, dia macam ini kalau tuan-tuan lihat sekarang ni, yang saya bulatkan merah ni, kalau tuan-tuan jumpa perkataan tu, di awalnya ada alif hamzah wasal ni, okey? Dan kita kata di hujungnya ada baris mati. Ya, di hujungnya ada baris mati, maka ada pattern ataupun ada satu jawapan yang tuan-tuan boleh dapat sebenarnya. Jawapan apa? Kalau pattern macam ni, terus tuan-tuan kelaskan dia sebagai fa'il. Fa'il maknanya apa? Fa'il maksudnya kata kerja lah. Fa'il, verb. Okey. Tuan-tuan dengar minggu lepas, fa'il, verb yang present dengan future tense. Kan? Sedang atau akan berlaku. Begitulah. Tetapi kalau pattern begini, fa'ilnya tuan-tuannya adalah kata kerja yang melibatkan kita kata perintah. Okey, perintah. Okey, ataupun permintaan lah. Permintaan ni maksudnya doa begitu. Okey, saya maklumkan kalau tuan-tuan jumpa perkataan ihdi ni, pattern dia macam ni sebenarnya, hujung baris mati. Ihdi, ya? Tadi kita tulis pada tuan-tuan lah, ya. Ihdi, dia punya asalnya. Okey, ihdi, begini. Okey, jadi kita buangkan ya tu sebab ada kaedahnya. So bila tuan-tuan buangkan ya tu, tetapi kita faham asalnya beginilah, alif baris mati dan alif hamzah wasal dan di hujungnya baris mati. Maka tuan-tuan bila pattern macam ni, tuan-tuan akan nampak sebenarnya dia adalah fa'il, verb yang melibatkan perintah. Perintah ni tuan-tuan maksudnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita lah. Ataupun kalau tuan-tuan perasankan, kalau kita berdoa, banyak kita guna pattern macam ni. Sebenarnya, kalau kita berdoa, kalau kita melibatkan permintaan, ya, apa contoh dia baik. Saya tak ada nak bincang jauh sangat, nak cuba fokus kepada ayat. Okey? Ihdi ni tuan-tuan tambah, Arab sebut kalau perintah ataupun permintaan ataupun doa ni,
tuan-tuan biasa dengar yang kita sebut amar, ya. Amar ma'ruf tu. Amar ma'ruf. Okey, amar ni maksudnya amar ni yang kita biasa dengar, ya, suruh kepada kebaikan, suruh kepada ataupun perintah kepada ataupun menyuruh kepada ma'ruf, kebaikan. Amar tu tuan-tuan maksudnya sebenarnya perintah. Amar tu perintah tu sebab kita sebut amar ma'ruf. Perintah kepada kebaikan, suruh kepada yang baik. Nahi munkar, kan, cegah kemungkaran. Jadi why not tuan-tuan ambil terms yang kita dah tahu tu tuan-tuannya. Amar tu kita kata perintah, sebab kalau pattern perkataan di awalnya alif hamzah wasal, ujungnya baris mati, maka dia melibatkan fi'il amar. Fi'il amar. Ni saya tulislah tuan-tuan ni amar. Dia sebenarnya begini, ya. Amar. Tapi kita waqaflah amar. Begitu menyebutnya. Tulisnya begitu, mimnya baris mati. Okey. Tuan-tuan tahu ustaz kata tadi kita bincang hamzah wasal nak bariskan macam mana. Ini pula kita bincang fi'il amar ni salah satu pattern dia ataupun salah satu dia punya bentuk kata dia, kata kerja perintah ni. Okey, di awalnya hamzah wasal, hujungnya berbaris mati. Okey, hujungnya berbaris mati. Okey. Bila tuan-tuan dapat macam ni, dia akan ada macam kita cerita dengan tuan-tuan, kan, maksudnya ihdi ni fi'il. Bila fi'il kata kerja, okey, kata kerja bahasa Arab. Kata kerja dalam bahasa Arab, setiap kata kerja itu ada kata ganti nama, ada dhamir dalam dia. Ni yang tuan-tuan dengar minggu lepas lah, yang ikut live dengan recording kita. Okey, saya ada bagi tahu pada tuan-tuan, dalam bahasa Arab ni tuan-tuan kena sabar banyak. Lepas tu tuan-tuan kena maklum juga bahawa setiap perkataan Arab ni dia ada dia punya kita kata kepentingan dia. Contohnya kalau verb, perkataan yang verb dalam bahasa Arab Al-Quran, contohnya ihdi ni, ihdi, fi'il amar, setiap fi'il Arab dia akan ada satu dhamir, satu kata ganti nama dalam fi'il itu. Mereka ke, fi'il ni, engkau ke, bergantunglah tuan-tuan. Ya, yang kita dah bincang dengan tuan-tuan sebelum ni. Kalau pattern macam ni, tuan-tuan dah tahu ustaz kata ini fi'il amar ni. Dia mesti ada satu dhamir. Ada satu kita kata kata ganti nama lah. Saya tulis kata ganti nama. Tuan-tuannya Arab menyebut sebagai dhamir. Okey, dhamir. Maksudnya tuan-tuan akan nampak dalam kalimah ihdi ni, yang asalnya ihdi, lepas tu digugurkan ya tu sebab ada melibatkan sistem bahasa Arab, tinggallah ihdi macam ni. But still tuan-tuan faham, ihdi ni asalnya ihdi begitu. So kita kata dia fi'il amar, dan kata kerja perintah. Tapi kat sini doa lah. Tuan-tuannya doa. Dalam ihdi ni, kalau pattern macam ni, yang saya letak warna kuning ni, pasti tuan-tuan akan nampak. Sebab dia perintahkan. Bila perintah ni tuan-tuan, ataupun kita kata doa, ya, dia boleh perintah. Tapi kat sini doa lah. Melibatkan doa. Dia ada melibatkan imbuhan lah. Ya. Dia macam verb tu. Contohnya buka ataupun apa-apa verb. Lepas tu ada lah. Okey, lah. Oleh. Ya. Contohnya bukalah oleh. Dia begitu. Sebab tuan-tuan fahamkan dalam bahasa Melayu pun, kita kalau tambah suffix ni tuan-tuannya yang lah ni, ya, kalau kita gabung dengan verb, kan, makanlah, ya, makanlah ataupun minumlah, kan kalau kita sebut makanlah, ya, minumlah, kan itu melibatkan amar, perintah. So saya nak tuan-tuan nampak
nanti tuan-tuan cuba cek terjemahan dia, ya. ED ni dia adalah, dia adalah dan dia ada oleh lah. Oleh bila pattern macam ni, bila ada alif dan hujung dia baris mati, maka ada melibatkan dhamir, ada melibatkan kata ganti nama, anta. Melayu ni tuan-tuan, kalau anta ni tuan-tuan pun dah biasa dengar kan? Okey, baik. Anta ni maksudnya engkau lah. Ya, engkau. Macam kalau tuan-tuan kena tahu, sebab kita ni belajar asas terjemahan dan juga ayat asas i'rab dan terjemahan ayat-ayat Al-Quran, maka terjemahannya saya nak share dengan tuan-tuan lebih bercirikan yang harfiah. Ya, maksudnya perkata. Anta ni kalau tuan-tuan cek terjemahan penuhnya, engkau seorang lelaki, begitulah. Tetapi kat sini merujuk kepada engkau ni Allah. Okey, Allah. Okey. Baik. Jadi kalau satu itulah tuan-tuan dapat, maksudnya bila perkataan tu awalnya alif, hujungnya baris mati, ada anta, ada engkau dalam dia. Okey. Apa contohnya? Saya nak tunjuk pada tuan-tuan ni contoh-contoh sedikitlah dalam Al-Quran yang ada. Okey, kita nak tunjuk pada tuan-tuan. Okey, contohnya saya share kejap ni, saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Contoh yang mana kita kata perkataan tu di awalnya ada alif, ada hamzah wasal dan di hujungnya ada baris mati, maka perkataan itu fi'il amar, kata kerja perintah ataupun doa, bergantung. Dan yang pasti dalam dia, dalam perkataan itu ada dhamir, ada kata ganti nama anta, engkau. Okey? Contohnya tuan-tuan ni saya nak tunjuk pada tuan-tuan lah sedikit. Okey? Kejap ya, kita nak tunjuk pada tuan-tuan. Okey. Okey. Biasa tuan-tuan doa kan. Biasa kita doa tuan-tuan, kita baca Rabbana ighfir lana kan. Kalau ramai lah. Ya, kalau tuan-tuan nampak kalau seorang kita baca Rabbighfirli. Kan ada perkataan ighfir. Kalau tuan-tuan baca tu Rabbana ighfir lana ataupun Rabbighfirli, perkataannya macam ni tuan-tuan. Ya, kalau biasanya kalau kita baca seorang beginilah Rabbighfirli. Kan ya, Rabbighfirli macam nilah. Okey? So, tuan-tuan nampak tak? Kita baca Rabbighfir. Ya, Rabbi ni wahai Tuhanku. Okey, ini. Kemudian perkataan ighfir ni, okey, perkataan ighfir ni kalau tuan-tuan nampak, ya, ini yang saya kata ni, alif ni hamzah wasal. Saya tak boleh tulis yang kepala sot tuan-tuan sebab saya punya keyboard tak ada available yang tu. Tapi tuan-tuan boleh andaikan yang alif ni kira yang kepala sot tu lah. Hamzah wasal tu. Tuan-tuan nampak ya, kalau kita baca Rabbighfir, alif ni tak ada apa-apa bunyi. Tapi kalau kita baca satu-satu, ini yang kita kata pada tuan-tuan. Alif ni nak baris, lihat huruf yang ketiga. Fa. Fa baris bawah, alif pun kenalah baris bawah kan. Okey? Ighfir. Ighfir. Apa yang tuan-tuan dapat terjemahan dia? Ini tuan-tuan, ighfir ni saya tak pastilah tuan-tuan pernah dengar ke perkataan, kadang-kadang buku agama ni ada tulis maghfirah. Ya, maghfirah. Maksudnya kita kata keampunan. Okey, keampunan. Jadi ighfir ni lebih kuranglah macam maghfirah. Maksudnya ada makna keampunan begitu. Tapi tuan-tuan cuba perhatikan. Ighfir ni sama tak dengan pattern yang saya letak warna kuning ni? Maksudnya tuan-tuan nampak ighfir ni dia awalnya alif. Ya, awalnya
Alif. Okey, alif. Okey. Hujungnya ada baris mati. Okey. Ighfir. Ini yang tuan-tuan biasa bacalah. Kalau kita baca ramai pun kita baca ighfir juga kan. Rabbana ighfir. Rabbighfir. Ighfir ni, tuan-tuan, bila tuan-tuan faham pattern macam ni, kita terus cam dia apa jenis. Dia punya kelas kata dia. Kan? Okay, kita faham dia tentulah fi'il, kata kerja yang amar. Ya, maksudnya perintah ataupun tapi ini doa, so lebih kepada permintaan lah. Dia boleh dua tuan-tuan, bergantung kepada ayat lah. Kadang-kadang fi'il amar tu perintah, kadang-kadang fi'il amar tu contoh sekarang, takkan nak kata perintah kan, tak sesuai sebab daripada hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kata permintaan lah ataupun doa. So, ighfir ni dia fi'il amar lebih kepada doa. Tuan-tuan tahu ighfir ni, Ustaz ada maklumkan tadi, dia wajib ada dalam dia fi'il amar dan dalam dia tuan-tuan, dalamnya akan ada dhamir anta. Anta. Itu sebab kita sebut ighfir tuan-tuan. Sebab kita ni berdoa, kita berdoa kepada engkau, anta, kepada engkau. Siapa? Allah. Kan Allah. Tu sebablah tuan-tuan akan nampak kalimah ighfir ni, tadi Ustaz dia bagi tahu, ada set dia punya terjemahan kan. Kita tambahkan lah ya, lah. Maksudnya ampun, ya, ampunkanlah, okey, oleh anta, oleh engkau. Dia terjemahan saya cerita dengan tuan-tuan ni, terjemahan yang berdasarkan harfiah tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan nak nampak, tuan-tuan kena ada yang terjemahan Quran yang harfiah. Yang maksudnya perkata, bismi itu dia tulis, bi itu dengan, ismi itu nama, dia macam tu. Okey, nanti kalau tuan-tuan cek dalam ataupun perkataan ini, ada ya dalam surah, saya nak tunjuk pada tuan-tuan kejap. Okey, perkataan ighfir ni dalam Quran. Okey, contohnya dia ada banyak ya, tuan-tuan nampak ada lebih kurang dalam 30 ke 40 perkataan ighfir. Saya ambil satu dalam surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran yang ada Quran, tuan-tuan buka Quran, ya, kita nak tengok dia punya perkataannya. 147 ya, 147. Okey, 147. Ya, 147 surah 147 surah Ali Imran. Wah. Okey, 147 surah Ali Imran, nak share dengan tuan-tuan, nak tunjuk sikitlah perkataan ighfir tu tuan-tuan. Ni tuan-tuan nampak tak kat sini saya besarkan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ni saya contenglah. Okey. Qalu ni mereka berkata macam itulah ya. Rabbana ya. Rabba ni satulah, wahai Tuhan ya. Nah ni kami, nanti kita bincang dengan tuan-tuan. Nampak tak kat sini ya, ighfir. Tuan-tuan cek dalam surah Ali Imran ya, ayat 147 muka surat 68 ya. Kalau tuan-tuan perhatikan, ada kalimah di sini kan, kalau kita baca qalu rabbana ighfir lana ya, mereka berkata rabbana ya, wahai Tuhan kami, ighfir. Ni baru tuan-tuan belajar tadilah yang kita share dengan tuan-tuan tadi. Kan dalam doa tuan-tuan biasa jumpa ya, rabbighfir, rabbana ighfir, inilah perkataannya yang kita kata pada tuan-tuan. Kalau kalimah Arab ni awalnya alif, okey, hamzah wasal, ada kepala sod ya tuan-tuan, ada kepala sod, hujungnya baris mati. Kata kerja apa?
kata kerja amar, perintah ataupun permintaan, bergantung. Kat sini permintaan sebab doa. Dalamnya, dalam ikhfir ni, dalam ikhfir tu ada dhamir ataupun kata ganti nama anta. Engkau. Ya, engkau. Tu sebab kalau tuan-tuan lihat terjemahan dia, terjemahan yang harfiah lah. Dia terjemah ighfir ni, ampunkanlah oleh engkau. Maksudnya kita minta engkau Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampunkan. Macam itulah. Banyak lagi sebenarnya contoh-contoh yang tuan-tuan boleh jumpa ya dalam Al-Quran, yang mana saya tunjuk lagi satulah. Okey, sebagai contoh pada tuan-tuan ya dalam Al-Quran. Okey, yang sama dengan perkataan ihdi tu, dia kita kata lebih kurang lah tuan-tuan ya, dia punya bentuk. Okey, sekejap ya, saya tunjuk kat sini. Okey, ini satu tuan-tuan. Jadi ighfir tu fi'il amar, ada anta, ampunkanlah oleh engkau Allah. Dia macam tu. Tuan-tuan kena biasakan sedikitlah maksudnya dengan terjemahan yang harfiah, sebab untuk belajar Quran Arabik ni tuan-tuan ya, dia perlu kita lebihkan kepada terjemahan yang perkata satu-satu tu. Ighfir terjemahannya agak panjang tapi berbaloi, sebab tuan-tuan nanti akan nampak dia punya, kita kata makna yang jelas ada pada perkataan tu. Begitulah. Saya tunjuk sikit ada contoh-contoh yang lain, macam kita kata pada tuan-tuan contoh yang amar itulah. Okey, contoh yang fi'il amar. Saya cuba tunjuk sikit je kalau ada yang ringkas. Lagi satu je. Okey. Okey ni. Cuma saya okey ni. Okey, inilah kita nak tunjuk pada tuan-tuan ya. Tapi dia agak orang kata apa? Macam dia melekat-lekat ataupun ada attach. Kita belum pernah cerita full dengan tuan-tuan, tetapi boleh kita ambil sebagai satu perkongsian lah. Okey dengan tuan-tuan. Okey, terutamanya yang inilah tuan-tuan cuba lihat ya. Okey, ini. Kalimah ni ya, yang saya bariskan ni, yang saya gariskan ni surah Maryam. Surah Maryam ayat yang ke-10 ya. Dalam muka surat 305. Ya, tuan-tuan boleh lihat. Okey. Qala rabbij'al. Okey. Perkataan ni okey, rabbij'al. Kita baca begitu. Tuan-tuan betul tak? Ni yang kita kata pada tuan-tuan lah. Kalau baca sambung alif ni yang saya bulatkan ni tuan-tuan, hamzah wasal ni, okey, yang ada kepala sod tu maksudnya wasal lah, wasal untuk sambung. Kalau kita baca terus dia tak ada bunyi. Tapi kalau kita baca satu-satu, qala rabbi, yang alif ni tuan-tuan kena bariskan bawah lah. Ya, sebab lihat huruf yang ketiga. Apa-apa dia huruf ketiga. Huruf ketiganya kalau baris atas ni ain, alif tu kena baris bawah. Okey. Sekarang ni tuan-tuan nampak tak perkataan ni, ij'al ni, lamnya ni, dia baris apa tuan-tuan? Dia sebenarnya kat sini baris mati ni. Baris mati. Okey, baris mati. Tuan-tuan nampak tak kat atas ni? Saya nak tunjuk pada tuan-tuan perkataan Quran ni dia berulang-ulang. Ya? Lagi satu kat sini. Ij'al. Itu sebab saya berani kata pada tuan-tuan, ij'al. Wa ni satu. Ij'al ni satu. Ayat 6 surah Maryam. Ayat 10 surah Maryam. Ada kalimah ij'al, ada alif, hamzah wasal, hujungnya baris mati. Maka tuan-tuan kita faham dia fi'il apa ni? Kata kerja apa ni? Mestilah kata kerja perintah. Okey, kata kerja perintah kita kata amar lah. Okey, amar.
ataupun kita kata kerja perintah ataupun permintaan. Bergantunglah kepada konteks. Okey. Dan tuan-tuan tahu dua-dua ni tuan-tuan dia mesti ada terjemahan tuan-tuan nampak dia ada maksud ija'al ni jadikan. Okey, jadikan, saya besarkannya. Jadikanlah. Okey, jadikanlah oleh dalam ija'al ni tuan-tuan, kita faham ada dhamir apa? Ada kata ganti nama apa? Kan? Anta, engkau. Okey, engkau ni tuan-tuan merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan lah, dalam terjemahan Quran, surah Maryam ya. Surah Maryam. Okey. Cuma tuan-tuan kena tahu, kalau terjemahan macam ni, dia tak berapa nampak sebab bukan harfiah. Ini bukan harfiah tuan-tuan. Harfiah ni tuan-tuan akan nampak dia bukan panjang-panjang macam ni. Dia satu-satu. Contohnya abdahu, hambanya satu. Lepas tu Zakaria tu ada bawahnya. Nabi Zakaria, itu baru harfiah. Itu kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan bilik yang itu. Yang macam ni, ini bagi saya memeningkan jugalah kalau yang nak baru belajar. Dia tak berapa nampak. Okey? Baik, tapi saya tunjukkan pada tuan-tuan ya. Betul ke Ustaz? Ija'al ni, ija'al. Jadikanlah. Dia mesti fi'il amar, Ustaz kata. Perintah ataupun permintaan. Okay, tak apa. Dia mesti ada set terjemahan dia. Kan ke ataupun kanlah ke tuan-tuannya oleh engkau. Anta. Sebab dalam pattern macam ni, alif ujung baris mati, ujungnya baris mati, ada kata ganti nama anta, engkau dalam dia. Cuma dalam terjemahan kadang-kadang tuan-tuan tak berapa nampaklah engkau tu. Kecuali terjemahan yang harfiah saya kata. Okey, kita tengok ya, surah Maryam ayat 6 dengan ayat yang ke-10. Saya tunjuk kejap dengan tuan-tuan. Ayat 6. Tuan-tuan nampak tak? Ni saya nak tunjuk ni. Malam ni dengan tuan-tuan. Okey, kita tengok sama-sama. Ni tuan-tuan nampak kat sini ya. Waj'alhu. InsyaAllah tuan-tuan apa yang saya share ni, tuan-tuan kalau praktis, nanti boleh nampak. Dia, kita kata apa ya, dia perkataan tu dia berulang. Cara tu sama, cuma perkataan tu bezalah dia punya pattern. Pattern perkataan tu. Ija'al ni, tuan-tuan nampak ada alif, hamzah wasal, ujung baris mati. Jadikanlah. Tuan tengok, sama tak dengan apa yang kita bincang? Jadikanlah. Adalah. Maksudnya, ija'al tu, ya, ija'al ni, jadikanlah. Maknanya apa tuan-tuan? Amarlah. Ya, kata kerja perintah. Adalah ni tuan-tuan nampak. Tapi tak adalah oleh engkau tu tak adalah sebab dia bukan harfiah. Kalau tuan-tuan tengok harfiah, yang perkata tuan-tuan dia tulis. Watu dan ija'al. Jadikanlah oleh engkau Allah. Jadikan apa? Hu-nya. Ya? Jadikanlah oleh engkau Allah akannya. Hu ni tuan-tuan. Hu ni, nya ni. Nya. Ataupun ia ni. Tapi kita tak bincang lagi. Okey. So jelas ya tuan-tuan nampak. Dalam ayat, terutamanya ayat 6, surah Maryam. Baik. Berbalik kepada contoh tadi tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan nampak kat sini ya. Ihdi ni fi'il amar sebab awal dia alif hamzah wasal, hujungnya baris mati. Okey. Dia cakap Melayu ataupun kita kata tuan-tuannya perkataan tu kita boleh faham dalam bahasa Melayu. Ya. Iaitulah hidayah. Okey, hidayah. Ataupun kita kata petunjuk. Melayu ni petunjuk, hidayah.
Samalah tuan-tuannya. Okey, boleh tak tuan-tuan tambahkan sedikitlah. Tambahkan macam mana? Ihdi ni dalam kamus, sebab mungkin tuan-tuan ada kadang-kadang mungkin tengok-tengok kamus kan. Okey, dalam kamus perkataannya, kamus ni akan berikan kata akarnya sajalah. Iaitu kata akarnya, dia punya root words-nya, saya bincang umum saja. Tuan-tuan just tambah hada. Okey hada. Ini kata akar dia. Okey hada. Okey. Tapi saya baru bincang sikit. Maksudnya tuan-tuan sekadar tambah. Dalam kamus sebenarnya kalau kita nak cari ihdi ni, tuan-tuan cari hada, nanti jumpalah dia beri. Ihdi ni fi'il amar, kata kerja permintaan ataupun doa. Ada anta dalam dia, merujuk kepada engkau Allah. Ya? Tuan-tuan sesuaikan. Ustaz kata ihdi ni kita belajar. Ihdi macam ni. So dia permintaan. Tuan-tuan tahu maksudnya hidayah ataupun petunjuk. Ya? Hidayah ataupun petunjuk. So tuan-tuan pun terjemah macam mana tuan-tuan kita nak terjemah ni? Kita terjemahkanlah. Ya? Tunjukkanlah. Ya, tunjukkanlah ataupun tunjukilah. Habis kelas ni, kalau tuan-tuan free nanti, tuan-tuan tengok. Dia adakan, adalah ni. Tadi kita share dengan tuan-tuan kan, fi'il amar, kata kerja perintah, dia adakan oleh dot. Dia punya dhamir lah. Ataupun lah oleh dot. Begitu. Jadi kat sini, id ni, tunjukkanlah oleh, dalamnya tuan-tuan ada dhamir ataupun kata ganti nama engkau. Ya, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tapi kalau tuan-tuan lihat dalam terjemahan dia tulis tunjukkanlah. Begitu je tunjukkanlah. Okey. Yang pastikan makin banyak sesi ni tuan-tuan kena orang kata nampaklah sikit istilah tu tuan-tuannya. Dhamir tu apa? Fi'il amar tu apa maksud dia? Ya, baru tuan-tuan nanti kita kata ada pertambahan lah. Ya, okey. So, ihdi ni pasti adalah sebab amar. Okey. Baik. Tunjukkanlah oleh engkau. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita berdoa tuan-tuan ya. Tunjukkanlah oleh engkau Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Akan na ni okey. Okey, na ni kita nak share dengan tuan-tuan. Na ni tuan-tuan tambah, okey. Tambah macam mana ya? Minggu lepas tuan-tuan dengar macam contoh na'budu ni, kita kata na'budu ni dengan nasta'in ni ada dalamnya ada kami kan? Ada nahnu. So, kami ni okey, kami ni tuan-tuan ya, kami. Sekejap ya, kami. Okey. Arab sebut kami ni tuan-tuan nampak kira isim lah kan, isim. Kira kata nama. Okey, kata nama macam tuan-tuan tahu kata nama ni, isim ni ada subkategori dia. Ada banyak. Salah satunya yang kita share dengan tuan-tuan tu dhamir kan, kata ganti nama. Dia, mereka itu isim, kata nama dalam Arabic punya language. Okey, tuan-tuan dengar banyak dah kata ganti nama secara umum. Minggu lepas kita dengar kami. Apa yang tuan-tuan ingat minggu lepas kalau Arab menyebut kami, yang kita cerita dengan tuan-tuan dalam ayat Quran kan, ada dia sebut qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Ya? Ada penggunaan kami yang mana kami ni Arab sebut tuan-tuan sebagai, ataupun perkataan Arabnya adalah nahnu. Nahnu. Okey, nahnu tuan-tuan dengar kami. Okey ustaz. Okey, kita faham. Okey. Nahnu ni tuan-tuan perincikan sikit. Perincikan macam mana? Okey. Na ni
tuan-tuan na ni, tuan-tuan nampak dia lebih kurang na ni, dia lebih kurang macam ka juga. Kenapa saya kata lebih kurang? Ya, kalau tuan-tuan lihat ya, na kat sini dengan ka di sini, ya, dua-dua ni na dengan ka ni dia melekat. Okey, dia melekat dengan sebelumnya. Okey, na ni dia melekat dengan ihdi ni, ka ni pun dia melekat dengan iya ni. Okey, jadi tuan-tuan akan nampak sebenarnya yang na ni kita akan kata maksudnya juga kami lah sebenarnya. Okey, na ni juga maknanya kami juga. Akan saya tuliskan pada tuan-tuan ya. Na ni maknanya kami juga. Maksudnya Arab menyebut kami ni tuan-tuan, maksudnya na ni tuan-tuan akan nampak, tu sebab kalau kita berdoa ya, tuan-tuan akan nampak, contoh kalau kita berdoa, kalau ramai kita akan gunakan na. Ya, Rabbana ya. Rabbani, wahai Tuhan, nani kami ya. Rabbana fir ya. Fir lana ya. Lani untuk ya. Nani kami. So tuan-tuan akan nampaklah sebenarnya kata ganti nama ni dalam bahasa Arab dhamir dia banyak dia punya bentuk dia tuan-tuan. Ya. Kami je dia ada dua versi. Dia ibarat macam tuan-tuan sebutkan. Satu nahnu ni, kita guna nahnu ni, kalau dia nahnu ni dia dhamir. Okey, dhamir, kata ganti nama yang dia kita kata yang dia berpisah ataupun dia tak melekat. Kita sebut yang tak melekat ataupun berpisah maknanya adalah ataupun sebutannya munfasil. Maksudnya tuan-tuan jumpa nahnu ni dalam Al-Quran tuan-tuan ya. Kita jumpa nahnu ni dalam Al-Quran yang kita kata dhamir munfasil ni, kata ganti nama yang berpisah ni, kita jumpa satu-satu dalam Al-Quran. Dia tak attach, dia tak melekat. Okey? Baik. Macam kita share dengan tuan-tuan minggu lepas lah. Okey, saya tunjukkan satu. Okey. Dalam surah Al-Waqi'ah. Okey, dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Nak tunjuk pada tuan-tuan ya. Surah Al-Waqi'ah. Okey, surah Al-Waqi'ah. Okey. Tuan-tuan perhatikannya, saya tunjuk dekat ringkas je. Okey. Ayat 85. Ayat 85. Baik. Tuan-tuan nampak ya kat sini? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ya. Ini Allah kata tuan-tuan tentang Allah kata Allah dekat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala dekat ya dengan kita. Tuan-tuan akan nampak kat sini ya. Ada penggunaan nahnu kat sini. Okey, ada penggunaan nahnu kat sini dalam Quran muka surat 538. Okey, 538 surah Al-Waqi'ah. Yang ini saya besarkan sikit nak tunjuk pada tuan-tuan. Okey, nahnu kat sinilah. Okey. Nahnu kat sini kalau tuan-tuan cek ya, kejap ya saya nak semak kejap. Okey, dia punya biasalah tafsir ni tuan-tuan akan nampak pendapatnya tu bermacam-macam. Okey, cuma saya nak cerita sikit. Nahnu kat sini inilah yang kita kata isim, kata nama, jenis dhamir, kata ganti nama yang tak melekat. Okey, yang tuan-tuan dapat namanya
Dhamir ni kata ganti nama. Yang tak melekat ataupun yang berpisah, yang satu-satu tuan-tuan ya, dia punya namanya munfasil. Okey, munfasil. Jadi itu yang tuan-tuan nampak kat sini. Ya, nahnu kat sini maksudnya kami. Dia tak melekatkan. Kita guna satu-satu begitu. Beza tuan-tuan kalau tuan-tuan nampak yang na ni. Na ni dia lebih kurang macam ka yang tuan-tuan dengar minggu lepas. Kata ganti namanya macam ka, engkau ya. Na ni kami juga. Tetapi gunakan ka, gunakan na ni biasanya dia di hujung kalimah, di hujung perkataan, sebab ka dengan na contohnya dia akan melekat dengan perkataan sebelumnya. Itu sebab tuan-tuan nampak kat sini na-nya di hujung, isim kata nama, jenis kata ganti nama, dhamir kami, iaitulah dhamir muttasil nama dia. Ya. Dhamir biasa munfasil muttasil tuan-tuan dengar dalam tajwid kan. Majais munfasil lah ya. Mad wajib mad wajib muttasil lah, itu istilah tu tuan-tuan gunakan kembali, kita sesuaikan dengan maksud ya. Munfasil ni maksudnya munfasil, berpisah. Macam nanu tadi tuan-tuan nampak. Dia guna satu-satu, dia tak ada lekat. Kan? Sama ada tuan-tuan jumpa luar ayat ya, ataupun kadang-kadang dalam fi'il. Bergantunglah kepada perkataan. Kan? Okey. Berbeza dengan na. Ya, na tuan-tuan jumpa dia dhamir, kata ganti nama ya, yang muttasil, yang melekat. Na dia melekat dengan sebelum dia. Begitulah. Ya, melekat dengan ihdi ni. Ihdi. Begitulah. Okey. Kalau tuan-tuan cek pun dalam Quran, kebanyakannya begitu tuan-tuannya. Na ni dia biasa di hujung-hujung ya, di hujung-hujung begitulah. Okey, nak tunjuk sikit pada tuan-tuan. Okey. Contohnya tuan-tuan ni kat sini nak tunjuk. Okey, ni tak ada. Okey, ni ya tuan-tuan nampak kat sini. Satulah ya. Dalam surah dalam surah Al-Mumtahanah, dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, muka surat 549 ya. Kafarna bikum wabada bainana. Baina ni satu. Tuan-tuan nampak baina ni satu. Baina ni tuan-tuan maknanya antara ya. Bainal masyriqi wal maghrib ya, antara timur dan barat ya. Na di hujung ni. Na. Kan. Maksudnya apa tuan-tuan na ni? Macam nahnu. Kami. Okey kami. Tuan-tuan bilik mana-mana, tuan-tuan boleh buat kesimpulan lah. Ustaz dia bagi tahu dalam kita maklum dalam bahasa Arab ini secara ringkasnya, kalau Arab menyebut kami, ya kami ataupun kita ataupun kami, dua bentuk. Ya. Satu boleh nahnu, luar ayat, dhamir munfasil, kata ganti nama yang berpisah, dia tak melekat satu-satu. Macam tadi tuan-tuan dengar tadi ya, nahnu aqrabu. Yang na kami juga, tetapi digunakan dengan bentuk melekat, sebab na dhamir muttasil. Kata ganti nama yang melekat, dia akan attach dengan perkataan sebelumnya, akan melekat dengan kalimah sebelumnya. Begitu. Tapi dua-dua maknanya sama, nahnu dengan na. Kami. Okey, banyaklah tuan-tuan kalau lihat nanti dalam Quran, saya baru tunjuk satu tadi. Dia sebenarnya banyak tuan-tuan akan nampak. Ya, contoh kat sini tuan-tuan ni, ahlakna ni. Na ni ada maksud kami juga dalam ahlakna ni.
Sebab ada na ni, tuan-tuan akan nampak, dalam ahlakna ni ada makna kami juga. Maksudnya kami membinasakan ataupun kami menghancurkan. Ayat 51 surah Ar-Rahman, ya, tuan-tuan cek dalam muka surat 531. Saya tunjuk pada tuan-tuannya dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 51. Surah Ar-Rahman ayat 51. Tuan-tuan tengok ya. Okey, saya tunjuk kejap Okey, Allah. Surah Ar-Rahman ayat 50 ayat 51. Tuan-tuan lihat sendiri ya, dia punya surah kejap ya. Surah apa tadi? Allah. Bukan surah Ar-Rahman ni, surah Al-Qamar. Ni surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar, nak cek dengan tuan-tuan ni, surah Al-Qamar ayat 51. Ni surah Al-Qamar ayat ke-51. Nak tunjuk dengan tuan-tuan, ahlakna tu sebab ada na, dhamir muttasil. Dalam ahlakna tu ada kami. Tuan-tuan akan nampak dia ada makna kami. Kami membinasakan. Begitu. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan, contohnya terlalu banyak tuan-tuan. Ini antara asas yang boleh kita share. Tuan-tuan nampak tak kat sini? Nanti tuan-tuan boleh lihat sendirilah. Perkata ke tak perkata ke tuan-tuannya. Ni tuan-tuan lihat. Tadi kan ayat 51 surah Ar-Rahman ada na. Okey, ayat 51 ayat 51 surah Al-Qamar. Ya, surah Al-Qamar walaqad ahlakna. Okey, ahlakna. Okey. Tuan-tuan nampak ada na, kami. Okey, kami. Itu yang kat sini ada kami. Nampak tak kami ni? Man datang ustaz kami ni. Datangnya kami ni daripada yang tuan-tuan faham na ni lah. Dhamir. Kata ganti nama. Kami ni datang daripada na ni. Kata ganti nama kami. Kami binasakan. Banyak lagi lah. Tak perlu jauh. Tuan-tuan tengok ke atas ni jumpa dah lagi. Wa ma amruna. Ya? Amru ni satu. Amar ni tuan-tuan. Amar ni tadi macam tuan-tuan dengar lah. Ya, maksudnya perintah kan. Okey, perintah ataupun permintaan. Tapi bergantunglah. Kat sini maknanya macam urusan rasanya. Perintah juga. Tuan-tuan nampak tak kat sini? Amar. Okey, amar. Perintah. Amar. Okey. Perintah. Tuan-tuan cek surah Al-Qamar ayat 50. Ya. Tadi tuan-tuan dengar kan istilah amar tu? Amar yang saya sebut dengan tuan-tuan, yang kita tuliskan tu. Amar ni. Okey. Ini perkataannya tuan-tuan nampak. Kita faham perintah kan? Tuan-tuan tengok terjemahan dia. Ya. Perintah, nampak? Perintah. Ini yang saya kata pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak belajar, memang peringkat awal ni saya nampaklah perkataannya, tuan-tuan kena pecah-pecahkan. Wa tu satu, ma tu tidak. Contohnya, amar ni ustaz kata perintah, ada perintah kat sini. Ya? Lepas tu na ni ustaz ada tadi bincang, na ni tadi kita ada share dengan tuan-tuan. Ya? Ada na kat ujung ni. Kalau tuan-tuan lihat ya, na ni yang saya bulat ni, ya, isim, jenis kata nama, jenis kata ganti nama, dia kata nama. Jenis kata ganti nama, dhamir, yang versi melekat dengan sebelum. Na, kami, mesti melekat, mutasil dengan apa-apa sebelum. Na kat sini kami melekat dengan perkataan amru sebelumnya.
Itu yang tuan-tuan dapat amruna. Perintah kami. Begitulah. Okey? Baik. Seterusnya tuan-tuan. Okey? As-sirata ni tak ada masalah. Okey? Tadi tuan-tuan dengar tentang nak kenal fi'il amar ya tuan-tuan. Fi'il tu kata kerja, amar tu perintah. Nak kenal dia, awal baris mati, awal alif. Okey, hujung baris mati. Ada anta. Engkau dalam fi'il amar tu kata kerja, verb perintah tu ataupun permintaan tu. Kat sini permintaan lah doa. Okey. Tuan-tuan belajar juga na ni macam nahnu, kami. Na ni dhamir muttasil. Kata ganti nama yang mesti di hujung kerana dia akan melekat dengan apa-apa perkataan sebelumnya. Macam tadi tuan-tuan dengarkan, paling jelas tadi dalam surah Al-Qamar, amruna. Tuan-tuan ambil ni, tuan-tuan lihat. Ya, terjemahannya, perintah kami. Begitu. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan, maksud ihdina ni, ya, saya tuliskan kembalilah terus ya. Ihdi ni, ihdi, kita waktu tuan-tuan itulah saya kata nak tuan-tuan nampak nak bincang satu ayat, sebenarnya banyak yang saya nak cerita, cuma kadang-kadang waktu tu dia tak berapa cukup sangat. Saya terpaksa ada bab tu kita skip sikit lah dengan tuan-tuan untuk kita bincang nanti pada waktu seterusnya. Kan kalau ada ruang nanti kan. Okey. Tunjukkanlah oleh engkau. Maksudnya tuan-tuan kita doa, kita kata kita minta Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunjukkan, ya, untuk berikan hidayah kepada kita, ya. Tunjukkanlah oleh engkau Allah na, ya. Na, tuan-tuan faham na? Na bermaksud, okey, kejap ya. Na bermakna na ini adalah kami. Okey kah? Kami, ya. Ihdina, tunjukkanlah oleh engkau Allah kepada kami. Okey. As-sirat. As-sirat ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar kan ada nanti pada hari akhirat kita ni akan melalui titian sirat kan. Okey, sirat ni kita boleh kata jalan lah. Okey, as-sirat. Okey, jalan. Sirat jalan. Okey. Dia kata nama lah ya, sebab tuan-tuan nampak ada alif lam kat sini. Okey, kata nama lah petanda dia. Jalan. Jalan yang apa? Al-Mustaqim ni pun kata nama juga. Ada alif lam di awalnya. Yang lurus. Yang lurus. Al-Mustaqim maksudnya yang lurus. Saya terjemah dulu. Okey, as-sirata ni jalan. Okey. Then al-mustaqim. Al-mustaqim yang lurus. Okey. Baik, ada bagi saya hari ni ada 3 ke 4 poin tuan-tuan dapat ya tentang berkaitan kita kata berkaitan dengan ayat ke-6 ni lah. Okey. Baik. Mungkin kalau tuan-tuan lihatkan daripada terjemahannya tuan-tuan, ihdi ni tunjukkanlah oleh engkau Allah Subhanahu Wa Taala ya, nah kepada kami as-sirata ya, jalan al-mustaqim yang lurus. Apa maknanya? Okey. Jalan ni tuan-tuan, as-sirat ini sebenarnya jalan yang lurus ini maknanya adalah dalam tafsir disebut sebagai agama. Okey, agama. Kita kata agama Islam lah. Okey.
Maksudnya tuan-tuan akan nampak agama tu al-Islam, ad-dinul Islam, agama Islam diumpamakan, okey, diumpamakan seperti jalan. Okey, seperti jalan yang lurus. Okey, kenapa tuan-tuannya? Sebab agama ni tuan-tuan akan nampak ada manhajnya. Kan ada laluannya. Maksudnya di sini tak disebutlah Islam begitu secara direct. Tapi tuan-tuan akan nampak disebut as-sirata ini, kita kata maksudnya jalan ini, jalan yang lurus ini adalah agama Islam. Jadi dalam bahasa yang tuan-tuan akan nampak, dia macam perumpamaan. Akan macam kita kata dalam istilah tu dia ada sebut like macam metafor. Begitulah. Okey, perumpamaan. Tapi dalam bahasa Arab tuan-tuan akan nampak dia lebih kepada macam metafora. Okey, Arab menyebut sebagai isti'arah. Okey, isti'arah. Okey, metafora ataupun perumpamaan. As-sirat kita kata agama Islam. Maksudnya kita berdoa ni tuan-tuannya, kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita jalannya, jalan yang lurus, maksudnya agama Islam, ya, dan agama Islam ini diumpamakan seperti as-sirat, ya, jalan. Kita kata disebut sebagai isti'arah lah. Sebab kenapa tuan-tuan diumpamakan seperti jalan? Okey, kalau saya nak share dengan tuan-tuan sedikit ni di ujung kelas kita ni. Okey. Di sini kalau kita nak tunjuk pada tuan-tuan ni sedikit. Okey. Disebutkanlah tuan-tuan di sini agama Islam itu diumpamakan seperti jalannya, yang mana diumpamakan seperti jalan yang lurus kerana membawa manusia itu kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau boleh tuan-tuan tambah, ya, dalam bahasa disebut gaya bahasa ini berkaitan isti'arah, metafora. Maksudnya disebut satu perkara agama Islam tapi tak disebut secara direct, disebutkan sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang ada pada agama Islam tu kan, ya, lurus, memandu manusia ke arah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diumpamakan ataupun isti'arah, ya, diisti'arahkan, diumpamakan seperti agama Islam itu seperti jalan yang lurus yang memudahkan manusia, yang menghampirkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memudahkan manusia untuk mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Itu dalam tafsir dinyatakan kepada kita lah, tuan-tuannya. Okey. Akhir kita nak bincang dengan tuan-tuan sedikit ayat yang ke-6 ni. Okey. Saya nak bincang apa? Okey. Ada satu manfaat saya nak share dengan tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan fahamkan perkataan ihdi ni tadi maksudnya kita kata hidayah lah ataupun petunjuk. Okey, kita kata hidayah. Okey, hidayah. Okey, hidayah. Ulama berpendapat tuan-tuan ni, biasanya kalau ihdi ni, kalau kita kata pun tuan-tuan ni, tunjuk, ya, tunjukkanlah, ya, ihdi, tunjukkanlah. Dia mestilah ada macam dia punya, kita kata preposition, macam tunjukkanlah saya ke kan, macam tunjukkanlah ke arah ataupun kepada. Dia mesti ada preposition, mesti ada guna kata sendi. Begitu. Kenapa saya kata macam tu? Tuan-tuan lihat, ya, dalam Al-Quran, okey, contohnya dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah, okey, ayat
Ialah ayat 185. Ayat 185. Okey. Baik. Tuan-tuan nampak tak kat sini? Saya kata apa tadi tuan-tuan ya? Perkataan ihdi ni tuan-tuan, dalam bahasa Arab dia macam-macam lah. Ada huda, ada hidayah. Tapi makna samalah. Hidayah. Okey, ataupun kita kata petunjuk. Biasanya, kita kata kalimah ihdi ni tuan-tuan, dia mesti ada, kita kata haraf, ataupun kita kata mesti ada kata sendi lah. Kata sendi tertentu. Macam ila ke, ya? Ila ke, ataupun li ke. Ya, dia mesti jadi macam tu. Okey? Contohnya, saya tunjuk pada tuan-tuan ya. Okey, kejap. Okey. Contohnya, nak share dengan tuan-tuan. Okey. Okey, saya tunjuk satu tuan-tuan ya. Okey. Dalam ni, kejap, mana tadi? Dalam surah Sad, surah Sad. Okey. Ayat yang ke-22, saya besarkan sikit tuan-tuan ni. Okey, ayat yang ke-22. Okey. Tuan-tuan nampak tak kat sini? Saya cerita tu sebab kita dapat daripada tafsir tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak kat sini? Okey. Wahdina. Tadi baru kita jumpakan dalam soal Fatihah pun ada kan? Ihdina. Sama je. Ya? Wahdina dan ihdi. Tunjukilah. Tuan nampak ya? Ni, tunjukilah. Ya? Oleh engkau Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sad ayat 22. Saya besarkan. Okey. Okey. Ihdi. Tunjukilah oleh engkau Allah kami. Tuan-tuan nampak tak dila kat sini? Ni yang saya kata. Okey, tuan-tuan lihat kat sini, dia tak dila pun. Apa signifikan dia? Tuan-tuan, apa dia punya beza? Kan maksudnya tuan-tuan akan nampak cerita perkataan ihdi ni tuan-tuan ya. Dalam surah Sad ayat ke-22 ada ustaz ilah. Haraf jar lah maksudnya ke. Ataupun ialah ke. Biasa tuan-tuan kalau tunjuk ni kita mesti katakan tunjuklah ke mana? Ke jalan ke ataupun ke arah itu. Dia mesti ada ke. Ila ke. Ataupun kadang-kadang tuan-tuan nampak guna li ke. Contohnya macam mana? Contohnya dalam ni tadi tuan-tuan jelas ya, ada perkataan hada, hidayah biasanya ada haraf jar tertentu. Macam contoh ayat 22 surah Sad, ada ilah. Sebab kalau tunjuk ni dia mesti ada tunjuklah ke ataupun untuk ke, macam itulah. Okey. So, kalau dalam tafsir, ya, tuan-tuan akan nampak dalam tafsir surah, ya, dalam tafsir surah, saya tunjuk satu tuan-tuannya surah Al-Baqarah. Okey, surah Al-Baqarah ada guna perkataan yang hampir sama dengan ihdi, hidayah. Tuan-tuan akan nampak berdekatan dia ada juga. Ia menggunakan haraf jar tertentu, kata sendi tertentu.
Okay, saya tunjuk 185. Okay. Ini tafsir ayat lah, tuan-tuan nampak ya. Itu sebab tuan-tuan, ayat Quran ni setiap kita kata susunan perkataan, ya, susunan perkataan dia ada dia punya sir, ada dia punya rahsia dia. Contohnya tuan-tuan nampak ya, cerita tentang Ramadan, ya, Ramadan. Okey, tentang bulan Ramadan. Okey. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Tuan-tuan nampak tak ada perkataan huda? Ya, huda. Huda ni tuan-tuan kira petunjuk lah. Hidayah. Okey, hidayah. Petunjuk. Okey. Dia ada guna li. Ya. Bagi. Ataupun untuk. Okey. Tuan tahu Ustaz kata perkataan hidayah dalam Quran ni macam-macam. Okey, tapi biasanya bila guna perkataan huda, hidayah, dia mesti selepasnya tuan-tuan, mesti lepas perkataan hidayah tu ada haraf-haraf tertentu. Haraf jar ila ke, haraf jar li ke, tuan-tuan nampak sekarang kan? Kenapa dalam surah Al-Fatihah dia tak ada? Okey. Sebab kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan kena maklum ya, kalau sebab hidayah ni, petunjuk ni dalam tafsir Misbahul Munir, tafsir Mubarak Furi, okey, dikatakan bahawa hidayah ni, petunjuk ni tuan-tuan, dia ada dua jenis. Ada dua jenis. Satu, petunjuk yang kita kata petunjuk ilmu. Petunjuk ilmu, petunjuk kepada agama lah, kepada agama. Okey? Lagi satu, petunjuk kepada taufik. Maksudnya ada dua petunjuk, ada dua hidayah. Tuan-tuan apa ya? Ada dua jenis kita kata hidayah lah. Okey, ada dua jenis hidayah. Tuan-tuan akan nampak ya, satu hidayah kita kata yang hidayah ilmu, maksudnya agama. Lagi satu hidayah petunjuk yang melibatkan taufik, maksudnya hidayah yang kita kata untuk mengamalkan agama, untuk mempraktiskan agama. Jadi dalam tafsir disebut tuan-tuan ya, kalau kalimah huda ni, okey, kalimah huda, okey, dia ada guna, kalimah huda ni dia ada guna selepasnya. Kalau tuan-tuan nampak perkataan huda dan yang hampir dengannya lah, termasuk ihdi ni sekarang, kalau berdekatan dengannya ada li ke ya, ataupun ada haraf jar tertentu ke ya, contohnya macam tadi kan ila ke, itu maksudnya hidayahnya dia salah satu. Dia bukan rangkum semua. Kalau perkataan huda dengan tuan-tuan nampak apa-apa perkataan yang lainnya yang hampir dengan perkataan hidayah ni, dia selepasnya ada haraf jar, ada kata sendi, li ke, untuk ke kan, ila ke, kepada ke. Maksudnya hidayah tu tuan-tuan dia salah satu. Tadi tuan-tuan dengar ada dua kan hidayah ni. Satu hidayah yang agama, hidayah yang kita kata ilmu, maksudnya agama Islam. Lagi satu hidayah yang berbentuk taufik, maksudnya kita mengamalkan. Jadi ustaz bila ada perkataan huda, ada haraf-haraf jar yang li ke ila ke, dia merujuk kepada salah satu hidayah saja tuan-tuan. Contohnya apa? Tuan-tuan nampak tak kat sini? Itu sebab tuan-tuan disebut kat sini huda linnas. Nas ni manusia. Nas ni manusia. Manusia ni tuan-tuan umum lah, kan umum. Maksudnya kat sini hudanya adalah
kita kata dia kita kata pada tuan-tuan ya, dia merupakan hidayah, ya, hidayah yang kita kata berbentuk petunjuk saja. Petunjuk. Sebab tuan-tuan akan nampak kat sini kan huda ni dia ada li ni. Maksudnya hidayah kat sini yang nak dikatakan adalah hidayah ataupun petunjuk yang kita kata sekadar petunjuk, begitu. Sebablah dikatakan begitu kerana merujuk kepada an-nas, manusia. Sebab macam yang tuan-tuan tahu, Quran ni memanglah petunjuk kepada semua manusia. Tapi tak ada daripada aspek ataupun kita kata tak ada daripada aspek hidayah yang taufik tu. Hidayah yang taufik untuk mengamalkan. Maksudnya kat sini huda ni ada li ni, maknanya hidayah di sini tuan-tuan yang Allah kata ni petunjuk kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Tetapi huda kat sini bukanlah menunjukkan kepada hidayah yang taufik tu, yang untuk mengamalkan. Sebab kenapa tuan-tuan, manusia sekarang ni pun kalau tuan-tuan lihat kan, kalau ada yang Islam mengamalkanlah, kan, tapi kalau yang non muslim dia tak mengamalkan. Jadi tuan-tuan nampak tak maknanya yang saya nak maklumkan, bila perkataan huda ni ada guna haraf jar tertentu, bila perkataan huda lepasnya ada haraf jar tertentu, dia hidayahnya bentuknya salah satu. Sama ada hidayah tu petunjuk, contoh sekarang ya, petunjuk kepada manusia. Kepada seluruh manusia lah. Nah, tuan-tuan, petunjuk kepada semua, tetapi bukan hidayah yang dimaksudkan hidayah yang taufik, hidayah yang mengamal agama. Bukan. Sebab tuan-tuan pun tahu, kita pun maklumkan yang berikan taufik ni Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang Allah pilih. Itu sajalah. Kan? Sama juga kalau tuan-tuan lihat dalam surah Al-Baqarah lagi. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ini akhir tuan-tuannya, saya nak share sikit sebab ada manfaat perkataan huda tu. Okey, tuan-tuan lihat ya kalimah huda ni. Kalimah huda. Okey, saya besarkan sikit kalimah huda. Okey, di sini. Okey. Mana tadi? Hudan lil muttaqin. Tuan-tuan nampak tak ada kalimah huda ni lagi? Ya, ada kalimah li kat sini. Maksudnya huda kat sini tuan-tuan, hidayah kat sini dia bukan hidayah yang umum. Hidayah yang dua-dua, hidayah yang agama dengan hidayah yang mengamalkan agama. Bukan. Kat sini tuan-tuan akan nampak hidayahnya adalah khusus kepada hidayah yang melibatkan taufik. Okey, yang melibatkan kita kata mengamalkan agama. Hidayah taufik. Hidayah yang khususlah tuan-tuan akan nampak. Sebab kat sini huda, ya, hidayah yang ada li ni, ada li bagi ini, li bagi, dia hidayah yang kita kata khusus ataupun hidayah yang berbentuk taufik, mengamalkan agama. Sebab tuan-tuan nampak perkataan selepasnya apa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa maksudnya orang yang mengamalkan agama. Itu sebab saya kata pada tuan-tuan, ada beza sebenarnya kalau perkataan huda ataupun hidayah yang digunakan dengan selepasnya ada haraf jar li ke ataupun ila, yang mana menunjukkan bahawa hidayahnya salah satu. Contohnya tuan-tuan akan nampak kan. Contoh satu lagi tuan-tuannya yang akhir dalam surah Fussilat. Saya tunjuk pada tuan-tuannya dalam surah Fussilat. Ini
yang saya nampaklah daripada tafsir, kita just naqal pada tuan-tuan. Surah Fussilat ayat 17. Okay. Ayat 17. Alright. Allah. Okey, baik. Okey. Tuan-tuan nampak kat sini ya. Wa amma thamudu fahadainahum. Ya. Ada kalimah hadaina. Hadaina ni tuan-tuan kira huda lah, ya. Petunjuk. Beri petunjuk. Okey, itu ringkaslah kita cerita dengan tuan-tuan. Okey. Lepas tu tuan-tuan nampak kan ada kalimah huda lagi. Huda ni ada ala. Kan ada ala. Ala ni kira haraf jar jugalah. Kira haraf jar juga, kata sendi juga, atas maksudnya, atas lah begitu lebih kurang. Tuan-tuan nampak tak kat sini kan, perkataan huda ni dalam surah Fussilat ayat yang ke-17, okey, perkataan hudanya, al-huda di bawah ni lah, ya. Nak mudah tuan-tuan ambil huda di bawah ni, berdekatannya ada haraf jar ala. Kan, maknanya apa tuan-tuan? Huda kat sini, hadaina kat sini, sebenarnya petunjuk apa sebenarnya? Okey, hidayah yang apa sebenarnya? Maksudnya kat sini tuan-tuan akan nampak mereka ni, tuan-tuannya, kita akan kata maksudnya kat sini, petunjuk kat sini, beri petunjuk kat sini, tuan-tuan akan nampak maknanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dan menunjukkan kebenaran kepada mereka. Maksudnya adalah, maksudnya ada petunjuk, ada hidayah agama tu. Ya, ada hidayah agama tu. Allah beri petunjuk kepada kaum Samud tu. Allah beri hidayah agama kepada kaum Samud. Tetapi hidayah yang taufik, hidayah yang mengamalkan agama, okey, ini cuma ada hidayah, kita kata hidayah agama, begitulah. Maksudnya petunjuk agama tu ada tuan-tuannya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kaum Samud, ya, kaum Nabi Soleh ni. Agama tu ada. Agama tu sampai. Tetapi untuk mengamalkan agama, untuk mempraktiskan agama, iaitulah mempraktiskan agama, mengamalkan agama, itu termasuk dalam hidayah yang lagi satu. Hidayah taufik. Maksudnya ayat ni tuan-tuan akan nampak, ini yang saya kata oleh sebab kalau perkataan huda dan perkataan huda yang kita kata berhampiran dengannya ada haraf jar tertentu, contohnya ala begini, maknanya hidayah tu di salah satu tuan-tuan. Kat sini hidayahnya yang Allah kata ni, mereka ni Allah berikan hanyalah hidayah agama. Maksudnya agama tu sampai kepada mereka, tapi hidayah taufik, hidayah untuk mengamalkan agama, mereka tak dapat. Maksudnya bila ada perkataan huda, ada haraf jar ala, ada haraf jar ila, tuan-tuan nampak hidayah tu dia salah satu je. Sama ada hidayah agama sampai ataupun hidayah untuk taufik, mengamalkan agama Islam tu, mengamalkan agama. Jadi beza tuan-tuan dengan ihdi. Tuan-tuan nampak tak ihdina ni, ayat yang ke-6 ni, tuan-tuan ni ayat ke-6 ni, tak ada pun perkataan ataupun haraf jar ila ke, kan, ala ke. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita doa ni, tuan-tuan doa ni, ya, ihdina. Setiap hari kita doa, ya, tunjukkanlah, tunjukilah oleh Engkau Allah, ya, kepada kami, tunjukkanlah oleh Engkau Allah kepada kami jalan yang lurus, maksudnya agama Islam. Maksudnya kat sini tuan-tuan, hidayahnya melibatkan
Dua-dua tu. Melibatkan dia hidayahnya lebih mencakupi lah, kita kata lebih umum. Tadi tuan-tuan dengar, salah satu kan ada hidayah untuk agama je. Tapi hidayah taufik mereka tak dapat. Ada untuk hidayah taufik saja yang dikhususkan. Tapi kalau ini tuan-tuan akan nampak, maksudnya ayat ini tuan-tuan ya, dia kita kata ayat ini bila tiada haraf jar, li ataupun ila, maknanya hidayah di sini, ihdi di sini, dia lebih umum. Okey? Dalam tafsir tuan-tuan disebutnya, dalam tafsir dikatakan kepada kita, di sini, sepatutnya adanya haraf jar tertentu. Dalam ayat ke-6, ila ke begitulah pendapat ulama, tetapi dibuangkan ataupun dihilangkan supaya doanya itu ataupun kita jelas bahawa permintaan hidayah tuan-tuan ihdi ni, tunjukkanlah, berikanlah hidayah oleh engkau Allah. Permintaan hidayah kita ni tuan-tuan lebih umum. Lebih umum dan mencakupi dua-dua aspek tu. Satu hidayah yang agama, kita minta Allah supaya Allah berikan hidayah ilmu, faham agama Islam ni. Dan lagi satu apa tuan-tuan? Hidayah untuk mengamalkan agama. Mengamalkan agama. Mempraktiskan agama. Hidayah taufik lah maksudnya. Okey? Baik. Jadi itulah tuan-tuan akan nampak bezanya ya, antara kalimah huda, hidayah dan perubahan-perubahan dia yang ada dalam ayat, ada haraf jar selepasnya, dia salah satu. Tapi ayat ke-6, kita berdoa tuan-tuannya, tunjukkanlah oleh engkau Allah kepada kami, hidayah ni itu kita minta tuan-tuan lebih mencakupi semua. Kan umum yang dua ni cukup. Satu hidayah agama, faham agama. Lagi satu hidayah untuk mempraktiskan, mengamalkan agama. Itulah makna yang tuan-tuan dapat daripada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya? Tunjukkanlah oleh engkau Allah kepada kami as-sirat. Ya? Jalan yang al-mustaqim, jalan yang lurus, maksudnya agama Islam. Itulah. Okey, baik. Hari ini agak bermacam juga. Ya, tuan-tuan dengar tadi fi'il amar lah, ya. Dhamir lah, isti'arah. Macam biasalah nanti kalau tuan-tuan nak dapatkan info lebih, ya, tuan-tuan boleh dapatkan nota daripada saya. InsyaAllah tuan-tuan, minggu hadapan kita akan sambung lagi. Hari ini saya habis lewat sedikit lah sebab nak share sikit sebanyak dengan tuan-tuan apa makna ayat ke-6 yang kita baca setiap kali kita solat sebenarnya. Apa bentuk hidayah yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa makna jalan yang lurus tu sebenarnya bila kita baca. Ya? Okey, baik. Jadi cukup untuk setakat ini. InsyaAllah tuan-tuan ya, minggu depan tuan-tuan kita akan sambung lagi. Kelas kita ni setiap minggu hari Rabu. Ya, setiap minggu hari Rabu pukul 8 hingga 9.30. Okey? Jadi insyaAllah tuan-tuan minggu hadapan kita sambung lagi. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr. Innal insan lafi khusr. Lilladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey tuan-tuan, minggu hadapan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.